سيدنا حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi serta para pegawai Masjid Qaryah Pancu Jaya, tuan-tuan guru, para masyaikh, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dikurniakan rezekikan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam masjid yang mulia ini pada waktu yang mulia, bulan yang mulia. Mudah-mudahan terus menerus kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sehingga ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai menambah keberkatan majlis kita pada malam ini, yang belum baca niat i'tikaf, sama-sama kita baca niat i'tikaf, kemudian kita baca umul kitab dan kita selawat 10 kali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan, kita sekali lagi memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi peluang untuk kita bertemu, ya. Untuk kesekian kalinya di sini. Tuan-tuan apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insya-Allah sementara menunggu waktu isyak, kita isi ya waktu di antara maghrib dan isyak ini dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebahagiannya termasuklah majlis ilmu. Ya, majlis ilmu itu termasuklah dalam perkara mengingati Allah, dan ianya adalah mulia, ya, kata Nabi, satu taman daripada taman-taman syurga. Bermakna apabila lazim seseorang itu menghadiri taman syurga ketika di dunia, maka insya-Allah mati dia masuk dia taman syurga nanti. Amin ya rabbal alamin.
Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pada hari ini tuan yang dibagi, kalau tak silap saya, hijrah dan kemerdekaan. Jadi saya rasa tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru hijrah 1442 pada tuan-tuan semua, dan juga selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-63 hari ini. Jadi hari ini tuan-tuan dah masuk 13 Muharram kan? Bulan Islam apabila masuk saja maghrib berpindahlah kepada hari yang baru. Sebab tu kalau puasa pun sama. Kita puasa hari ini 30 Ramadan, lepas yang maghrib takbirlah, besok dah 1 Syawal. Begitu. Jadi adapun hijrah, hijrah dan kemerdekaan itu sebenarnya saling berkait rapat. Orang yang hijrah, insya-Allah dia akan merdeka. Merdeka ni tuan-tuan, merdeka ni luas skop dia, luas pengertian dia. Hijrah itu apa? Hijrah pun begitu juga, luas, sangat luas pengertian. Jadi apa yang kita nak sebut di sini tuan-tuan ialah bukan tarikh, bukan peristiwa, tetapi apa yang dapat kita ambil iktibar daripada perkataan hijrah dan merdeka itu dalam konteks kita sebagai seorang Islam. Orang Islam yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh tidak, dia kena faham apakah maksud hijrah dan apakah maksud merdeka itu dalam kehidupan dia sebagai seorang Muslim. Kalau kita tengok sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah ni berlaku tahun apa tuan? Tak ada tahun. Berlaku ni dah dulu Arab dia tak ada tahun. Habis bulan ada. Bulan dah wujud sekian lama. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 12 bulan, 4 bulan adalah bulan-bulan yang haram. Haram maksudnya yang mulia. Jadi dah ada bulan sebelum ni, dah ada, ya. Muharram dah ada, Safar dah ada, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jambil Awal, Jambil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, komplit dah ada. Cuma tidak dinamakan mana satu bulan dua. Maka orang Arab bersandarkan pada keadaan peristiwa untuk dikonang tahun itu. Contoh dia, kalau Nabi kita tahu 12 Rabiul Awal tahun Gajah kan? Ketika itu Abrahah, tentera Abrahah dari Yaman nak datang ke Mekah menyerang Kaabah. Cerita ni masyhur tuan-tuan ya. Saya rasa tak perlu kita ulas, tapi kita ingatlah sikit kan. Kan tak ada cerita kan, ustaz dia tak ada cerita pula dia kan. Jadi kita bukalah cerita sikit. Disebut sebagai tahun Gajah. Abrahah daripada Yaman datang ke Mekah nak menghancurkan Kaabah. Kalau abang-abang yang ada ambil sastra tahun 91, 92, 93, saya rasa ada hikayat Umar Umayyah nama dia. Umar Umayyah ni orang Mekah. Dalam riwayat dikatakan dia ni agama Hanif, agama Nabi Ibrahim lah, anak Islam lah ya. Jadi dia dengar Umar Umayyah ni dia cerdik tuan, dia ambil peluang dia sebenarnya, kalau kita tengok dalam sejarah tu, untuk membangunkan Islam ya, menolong agama Allah. Jadi dia dengar di Yaman ni ada satu Kaabah yang dibuat oleh Abrahah tadi untuk menarik orang datang. Sebab bila orang ke Mekah, ekonomi dia membangun dan sebagainya, maka dibuat satu di Yaman tapi tak ada orang datang. Sebab Mekah itu Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih. Ya, kata ulama daripada zaman Nabi Adam dah ada dah Kaabah. Dibangun pada zaman Nabi Ibrahim, dibangun semula bersama anak Ismail alaihissalam. Dia ringkas cerita pada zaman Nabi nak lahir tahun Gajah ni tadi, Abrahah ni tadi, terimalah satu orang Mekah yang dia tak tahu orang ni orang Mekah, Umar Umayyah. Dia menyamar menjadi Muallim Damri kalau tak silap saya nama. Dia kata dia boleh jaga Kaabah sebab dia berpengalaman di Mekah. Tapi dia jaga Kaabah tu dimarah orang yang datang tawaf di Kaabah Abrahah. Dihambat semua orang. Bila dia dah hambat, orang dah tak suka.
Orang dah tak datang. Bila dicek-cek, rupa Umar Umayyah ni orang Mekah yang telah mengkhianatilah seolah-olah Kaabah Abraha. Maka Abraha pun marah dengan tentera bergajah datang dari Yaman nak menyerang Kaabah di Mekah. Maka berlaku, diringkas cerita, berlakulah pertempuran di antara tentera Abraha. Bukan pertempuran, dia ni diserang oleh burung ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alhum kasmin makur. Maka dilentar tentera Abraha. Ada yang mengatakan seekor gajah, ada yang mengatakan banyak gajah. Jadi bila kena penyakit hancur luluh seperti daun yang dimakan ulat di Mina tempat tuan-tuan. Tuan-tuan yang pernah pergi Makkah haji atau umrah, ya, lebih kurang kata ulama berlakunya di Mina. Dan sebagian ulama mengatakan saki baki burung ababil itulah yang menjadi burung-burung merpati di Mekah. Tu panjang cerita tuan, kena cari lain lah tu ya. Ini lebih kurang apa saya ingat. Dan Abraha tidak mati di situ, dia sempat balik ke Yaman, mati dia di Yaman. Maka dipanggil tahun itu tahun gajah. Kemudian kalau hari banjir berlaku, tahun banjir, Amul Faidan, dan banyak lagi. Senang tak ada tahun kiraan 1, 2, 3 tidak ada. Dan kita pun sama juga. Ada juga kita pakai tahun ikut nama. Atuk lahir bila tu? Atuk lahir zaman Jepun. Maknanya bertahun 1942 sampai 45 lah. Malas nak ingat tuan kan. Kemudian zaman orang putih, zaman Belanda. Kita pun ada kat zaman banjir tahun 70 banjir besar. Ada saudara saya tuan, dia lahir hari banjir. Tahu dia kena panggil banjir. Dan banyak lagi lah. Tsunami 2004, September 11, ingatlah. Ikut tahun. Maka diringkaskan cerita, maknanya tadi Nabi hijrah ke Madinah yang pada masa itu nama dia Yathrib, bulan Muharram ke? Tak. Ya, dalam sejarah kalau kita tengok bulan Safar keluar. Nabi keluar dari rumah 28 Safar, duduk di Jabal Thur 3 hari lebih kurang, kemudian memulakan perjalanan menuju ke Madinah 1 Rabiul Awal sampai di Quba 8 Rabiul Awal, dan sampai di Madinah yang sekarang ni ada Masjid Nabawi pada 12 Rabiul Awal. Itu dalam sejarah. Baik, melalui peristiwa ini apa yang boleh kita ambil tuan? Yang kita kena ambil iktibar yang pertama ialah tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna makhluk yang Allah Taala ciptakan bernama Muhammad bin Abdullah, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Mursalin, ketua para rasul. Walaupun dia akhir sekali datang, tapi merupakan penghulu sekalian rasul dan penghulu sekalian makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kehebatan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan kau ya Muhammad di atas penciptaan akhlak yang sangat hebat. Untuk apa dicipta? Untuk kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kau ya Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kalau tidak ada Nabi, tidak ada kasih sayang, tidak ada alam ini. Kerana terciptanya alam ini atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita adalah umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia sebaik-baik umat. Kenapa? Kerana kita adalah umat kepada sebaik-baik Nabi dan makhluk, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, sekiranya kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Maka tuan-tuan, di sebalik peristiwa ini, apa yang kita nak ikut, apa yang kita nak tengok, iaitulah apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Daripada peristiwa hijrah, kalau kita tengok apa yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada
daripada rumah apabila bergunding orang Quraisy ni nak membunuh Nabi SAW, maka pada satu malam Nabi dengan perintah Allah SWT keluar daripada rumah menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ke mana rumah Nabi? Di Mekah. Di mana? Di kawasan Jabal Qubais. Kalau tuan-tuan bisa pergi, Jabal Abu Qubais ni di sebelah saya tak tahu selatan ke utara, dekat Kerin jatuh dulu tuan-tuan, ya, dekat Maulid Nabi kat Maktabah kan, kawasan situ dekat Babu Salam Masjidil Haram ni. Kita kadang dah jarang nak tahu tuan-tuan. Dulu Babu Salam tu buka, Babu Salam bab Bani Hashim dia banyak, dia tempat sa'i tu. Sekarang dah banyak tutup, ya. Dulu masa zaman-zaman dulu Masjid Kucing masih wujud dulu, Pasar Zeng tu kan, orang buat mayat ke Ma'la lalu situ, biasa orang ikut tu. Menuju ke rumah siapa? Ke rumah Abu Bakar. Baik, masa Nabi keluar tu apa berlaku? Nabi ni tadi telah dikepung, jadi Nabi berdoa dengan baca ayat 9 surah Yasin tu masyhur ni, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa ni. Kalau cerita hijrah semua orang tahu tuan ayat ni ke ayat pendinding lah, ya, ayat perabun pun boleh. Ni kita ramai yang hafal tuan. Pasal apa? Pasal dia perlu apa-apa pun baca. Nampak polis baca, alamak kena tahan mulut kumat kamit. Polis pun tanya, awak baca apa ni? Saya baca ayat surah Yasin waja'alna, tapi kena tangkap dia. Polis cakap, abang dah baca dulu pada kau. Jangan abang polis pun pergi kuliah juga. Kita ingat kita nak kelekeh. Jangan tuan, abang polis ni banyak ilmu ya? Pasal dia mencabar kerja dia, pistol, peluru, pisau, parang, macam-macam. Orang bega-bega kan. Sebab tu kita kena hormat, ya, kita kena kasih sayang tuan. Saya selalu nasihat kalau jumpa roadblock tengah-tengah malam tu, kau ada duit lebih bagi tuan, 50-100 kang pergi minum. Pasal kita waktu-waktu macam tu kita sedap tidur. Dia apa kerja? Ada kau kita kerja pilot, kita nak duduk tengah jalan malam? Tak ada dah. Engineer pun tak ada. Polis dia kena. Tapi jangan dah kena tangkap baru nak bagi. Itu tak boleh, berdosa. Ya, tengah elok-elok bagi. Tuan ambil 500 ni. Korang pergi makan sedap-sedap ya. Pasal apa? Tuan ni nak menjaga keselamatan negara. Untuk kami ni kami ni lelap tidur pasal tuan ni jaga. Kalau tak menyamun merempak orang ni habis. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Bila kan kita jumpa sikit ni. Jadi bila Nabi baca ni tadi, ditaburkan pasti untuk menghina orang kafir Quraisy tadi. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Di mana? Kita bayangkan tuan ya, yang dah pernah pergi ataupun yang belum pergi pun tak apa. Di Hotel Hilton lama. Sekarang nama dia apa? Millennium ke? Hotel Hilton lama yang ada KFC bawah tu. Di situ rumah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar? Ini satu lagi tokoh agung tuan, yang kono kita sayang kepada dia, yang kono kita muliakan sebab dia sahabat Nabi yang paling Nabi sayang tuan. Dalil mana? Ini dalil pada peristiwa hijrah. Satu orang yang Nabi pilih untuk bersama Sayyidina Ali sebelum tu menggantikan tempat tidur Nabi. Sayyidina Ali ni sepupu, menantu juga, sanggup berkorban nyawa untuk siapa? Bukan cerita pak mentua, bukan cerita sepupu, kekasih Allah Rasulullah, nyawa dikorban. Kita sanggup tak korban nyawa tuan? Kena sanggup. Kita kena tak kasih kepada Nabi, wajib kita kasih. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi an walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dikasihnya, melebihi kedua ibu bapanya dan anak pinaknya dan seluruh manusia lain.
Maknanya kalau tak ada kasih kita ke Nabi separuh-separuh kan tuan, Muhammad bin Abdullah banyak tu kita buat ke mana, ke Mekah ke Yaman, tak cukup kan tuan. Hadis pun tak ada satu kan tu. Cuba sebut satu hadis Nabi. Hadis pasal makan, yang paling kita ingat makan. Pasal makan kita tak tahu. Nabi punya doa makan ke no? Nabi punya doa makan. Rabbana, tak ingat dah kan? Jadi Nabi antara yang saya jumpa doa makan Nabi, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan kurniakanlah yang lebih baik daripadanya. Kan? Baik. Jadi kita wajib berkorban kasih kepada Nabi SAW melebihi kasih kepada diri sendiri. Nabi tanya, ya Umar, macam mana kau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau seperti mana aku mengasihi diriku sendiri. Nabi cakap tak cukup. Sayyidina Umar tukar, ya Rasulullah, aku mengasihi engkau lebih daripada aku mengasihi diri sendiri. Ini baru betul Nabi juga. Jadi tuan, kita kena ajar anak kita, sayang papa tak? Sayang. Sayang Nabi, sayang. Mana sayang? Sayang papa tak? Sayang Nabi dulu. Sayang Nabi baru sayang papa, sayang mama, sayang atuk, sayang mana. Penuh je. Ya, kita terapkan ke dalam jiwa anak kita supaya mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi itu penyelamat. Pergilah Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi bercakap dengan Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kita bergerak malam ni. Sayyidina Abu Bakar tuan, kalau kita tengok sahabat, ya, kalau dalam kitab kata 124,000 orang sahabat, dikecilkan lagi jumlah tu kepada 1,500 orang lebih kurang pada Bai'atul Ridwan, dikecilkan lagi 313 orang dalam perang Badar, dikecilkan lagi kepada 10 orang yang dijamin syurga, dikecilkan lagi kepada Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dikecilkan lagi menjadi seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila kita tengok nama kita tahu tuan, As-Siddiq itu maksudnya apa? Benar. Apa yang benar? Dia membenarkan akan Nabi SAW dan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu ulama tengok 3 orang, Sayyidatina Khadijah Kubra, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Jadi antara 3 ni mana yang masuk Islam dulu? Maka ulama cakap Sayyidatina Khadijah, lepas itu Sayyidina Abu Bakar, lepas itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kanak-kanak. Jadi mana orang yang awal-awal memeluk Islam? Apabila Nabi turun daripada langit ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi cerita kepada Sayyidina Abu Bakar, apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sadaqta ya Rasulullah. Benarlah apa yang kau cerita Rasulullah. Tak ada dakwa-dakwi pergi naik apa, sejuk ke panas ke, macam mana oksigen ke, tak ada. Kalau kita tuan ke kawan kita cerita, kita macam-macam kita soal, ngangu. Kita investigate. Sayyidina Abu Bakar tak ada, sadaqta ya Rasulullah. Benarlah ya Rasulullah. Maka digelar As-Siddiq. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia daripada golongan As-Siddiqin, orang-orang yang benar. Sebab tu Nabi cakap, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia yang ada sekarang ni, berat lagi iman Abu Bakar. Hebat Sayyidina Abu Bakar tuan. Dirakam dalam Quran ketika mana dia berdua dalam gua, maka sahabat ni takut. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Nabi cakap kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kau takut. Apa keadaan kalau 2 orang tu yang ketiganya Allah? Itu Nabi dan sahabat agung kan. Kalau kita, apa kata kalau kita berdua yang ketiga syaitan, ambil warna lah aja. Bila duduk dia berunding, macam mana teh? Kita nak balun tak orang ni teh? Kadang saya elok balun dah melampau warna ni. Kita wahal baru lepas sembahyang. Baru lepas sembahyang nak pukul orang apa? Contoh. Kan? Nak bagi kau ada suami isteri baru nak berat dah bergaduh. Yang ketiga syaitan. Sebab syaitan itu sentiasa nak menimbulkan kemarahan dan pergaduhan, permusuhan. Itu kalau kita, bukan orang sini, tempat lain. Tapi kata Nabi, ya Abu Bakar, apalah keadaan kalau ada 2 orang yang ketiganya Allah? Maka Sayyidina Abu Bakar bertenang tuan. Sehingga dikatakan oleh para ulama ketika Nabi naik Mi'raj, ketika Nabi ditinggal oleh Jibril seorang diri untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan Nabi terdengar-dengar suara seperti suara Abu Bakar. Dek karib kamcing Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tuan. Ya. Begitulah keadaan di dunia karib sehinggalah wafat keduanya duduk sebelah-sebelah tuan.
Ini kita akan ambil iktibar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni macam mana? Tak ada banyak soal. Dia beritahu anak Alhamdulillah, Asma, ayah nak ikut Rasulullah. Ya, apa-apa kau tolong. Kami di sini mungkin kita akan pot di sini. Jadi keluar tuan naik ke Jabal Thur, duduk dalam gua Thur. Maka Nabi pun tengok berjalan ni jauh tuan. Jabal Thur ni jarang orang naik. Yang biasa kita naik Jabal Nur, Gua Hira. Jabal Thur ni biasa kita naik bas turun bawah tu kita tengok. Lagi pun lagi siang dia buat. Lagi siang kalau nak mendaki memang mencabar. Aneh. Jadi direngkas cerita tuan duduk dalam gua ni tadi. Hari pun malam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia tengok tempik tuan dalam kegelapan, tak boleh buka lampu torchlight ke lampu gasolin, tak boleh buka, nanti kawan kafir nampak. Macam mana? Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia tengok kawasan ni tadi. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat dan juga mertua kepada Nabi lah, ayah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia tengok ada satu lubang. Lubang ni mungkin berbahaya ni. Mungkin ada binatang bisa tu, maka ditutup dengan kaki. Maka Nabi SAW pun dalam keletihan ni baring di atas pohon Sayyidina Abu Bakar. Maknanya tadi Nabi menentu Sayyidina Abu Bakar mentua baring. Kalau tuan-tuan ada pak mentua berani tak baring atas pohon kan balik abah macam baik teri landing kan. Tak ada, rasa saya tak dimarah ada pak mentua tu. Kecuali dia cakap, dia panggil anak bini kita, kau bersiaplah kan. Lain macam nampak. Selalu kan cakap minta roket. Tapi tak ada, kita tak berani ataupun tak tergamak. Nabi begitulah akrab kan tuan. Maka Nabi pun baring lolap. Itulah kasih sayang yang nak diajar oleh Nabi, kasih sayang. Yakin tentang agama, yakin kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa sanksi lagi dah. Maka kasih sayang ni tadi Sayyidina Abu Bakar dia tak tidur, jaga Nabi. Tiba-tiba Nabi tersadar, rasa ada air panas menitih, bukan air panas mengelagak, air panas. Nabi pun kata, Allah. Nabi mengenai Abu Bakar, kamu menangis? Ya Rasulullah. Kecewa? Nabi cakap, bukan ya Rasulullah. Habis kenapa? Kaki aku terkena sengatan ya Rasulullah. Menangis, menahan sakit sehingga tak mampu menahan, keluar air mata. Kono ke pipi baginda yang mulia. Terjaga. Hebat ke tak hebat tuan? Kalau tuan-tuan dengar orang menghina Abu Bakar, tinggalkan orang tu. Tinggalkan. Ini sahabat Nabi yang agung, yang digelar Siddiq, daripada golongan Siddiqin, maknanya ketua orang yang benar, yang kita minta hari-hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa tu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, daripada Nabi, golongan Nabi, orang-orang yang benar, orang yang mati syahid dan orang yang salih. Tapi kita tak faham kadang apa yang kita baca, maka kita membaca amin. Tafahum itu penting untuk menzahirkan khusyuk di dalam solat. Maka Nabi pun dalam riwayat mengatakan Nabi pun tawalah, Nabi ru'yah, ada sebagian riwayat kata Nabi letak air liur, Nabi elok. Maka kata ulama, kita timbul persoalan, Sayyidina Abu Bakar ni pangku Rasulullah, kenapa kena sengat? Bukankah kerja tu mulia? Kita ni kalau buat kerja mulia, kita harap semua okey tuan, tak ada ujian. Kita nak pergi ziarah mak kita, tiba-tiba kereta bocor, macam mana ni? Ini nak buat kerja baik ni, apa pasal ni? Itu pula yang kita persoalkan. Kita tolong orang, bagi orang duit, tiba-tiba kita susah, orang tak nak tolong. Dulu aku tolong orang. Itulah ikhlas dalam beribadah. Tidak sempurna, tidak tahu orang tu beriman atau tidak selagi mana dia tidak diuji. Maka apa pun yang berlaku bersyukur. Maka kata ulama, kenapa disengat? Maka sebagian mengatakan bahawa binatang yang menyengat tadi, kasih dia nak melihat Nabi,
Marah dekat Sayyidina Abu Bakar, apalah tutuplah lubang ni, aku nak tengok Rasulullah juga. Ulama sampai ke situ kajian tuan ya. Maka disengitlah sikit. Bila sengat, Sayyidina Abu Bakar tarik kaki, nampak dia tengok Rasul. Sebab tuan-tuan, siapa yang ada keupayaan untuk ziarah Nabi, pergilah ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah makam Rasulullah, bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Imamul Mursalin. Bacalah panjang-panjang, tak apa, jangan kebak sama ya Rasulullah Habibullah, tak, bacalah panjang-panjang, kita dapat Rasulullah bagi salam dengan sesungguhnya. Kemudian salam kepada Sayyidina Abu Bakar, salam Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, apabila begitu, kata ulama, binatang yang bisa pun nak menengok Nabi, tapi sebab dia halang oleh kaki Sayyidina Abu Bakar, selesai. Besok orang kafir ni tak perhati tuan, dah lari, cek tengok Sayyidina Ali, habis kita dah. Maka dicari, ditawarkan 100 ekor unta, siapa dapat bawa Abu Bakar atau Muhammad ni, ya, orang kafir panggil Muhammad kan, kita tak boleh panggil macam tu tuan ya. Kita kena panggil Nabi Rasulullah, Sayyidina Rasulullah kan, Sayyidina Muhammad. Boleh ke Sayyidina? Boleh. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak sama. Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar tak sama. Nabi macam kita panggil orang Tuan DU, kita panggil Tuan. Kalau abang driver supir Tuan DU, kita panggil Tuan, tak ada masalah. Assalamualaikum Tuan, Waalaikumsalam. Kita tahu Tuan DU, Tuan. Tapi Tuan DO dengan Tuan DO taklah sama, gaji pun beza kan. Jangan nak dipertikaikan. Jangan kita nak pertikaikan, kerana banyak orang Sayyidina ya, tapi janganlah panggil dengan nama. Ya, jadi orang kafir cakap, siapa dapat bawa hidup dan mati 100 ekor unta. Lorak-loruk orang ni mencari. Tapi tak ada lorak-loruk kan, pasal Sakit Makkah tak ada belukar. Yang lorak-loruk ni kalau jalan dalam belukar, macam kita pergi Naju mungkin mengharung, menarung, tu lorak-loruk. Ini padang pasir, jalan ke depan jalan. Salah seorang Surakah bin Malik namanya. Dia ni pemacu kuda yang hebat. Dia penunggang kuda, dia naik kuda, dia laju. Dia masa tu Nabi dah turun. Ada pemandu Abdullah apa namanya? Dia bukan Islam, tapi dia pemandu pelancong lah, dia menunjuk jalan. Nabi dah jalan, Abdullah ni depan, Nabi lepas tu Sayyidina Abu Bakar, datang Surakah ni. Datang Surakah ni tadi tengah anu, Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah Surakah. Nabi tak pandang, ya Rasulullah Surakah makin dekat. Maka Nabi berdoa, ya Allah, berdoa Ta'ala, terjerambak kuda dan tu tak terjerambak, stumble ke depan pun jatuh, bum. Surakah kan tak panah-panah dan jatuh kuda. Kita half time tuan-tuan, pasal leceng dah bunyi kan, kuliah pun boleh half time macam main bola kan. Kita azan dulu ya. Lepas azan kita sambung sikit lagi, insyaAllah, mudah-mudahan.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Alhamdulillah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi tuan ya. Saya suapin tak boleh lama kan ya, dia sikit ya. Jadi di pendek cerita bila jatuh Suraqah ni tadi, maka Nabi apa tindakan Nabi SAW? Suraqah cakap, aku tahu ni korang doakan aku jatuh ni tu. Jadi kalau begitu doakan aku dapat kebaikan, kata Suraqah ni tadi ya. Maka Nabi pun mendoakan Suraqah. Nabi tak buat apa tuan, bahkan didoakan Suraqah ni tadi, maknanya pemaafnya Nabi SAW kepada orang yang nak bunuh dia. Niat asalnya nak membunuh, tapi bila dah jatuh kuda ni tadi, tawih lagi niat tawih bukan jadi baik. Sebab tuan kita pun ada niat-niat jahat, pergi cari kawan ada bola kuda naik, lepas tu dah jatuh elok jadi lepas dah. Ya, jadi Suraqah tadi dia akhirnya masuk Islam ketika Fathul Makkah, dia memeluk Islam. Jadi Nabi meneruskan perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar dan juga penduduk jalan ni tadi. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan As-Siddiq ada satu selawat Siddiqiyah nama tuan. Baru saya ingat. Selawat ini disandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana diijazahkan oleh guru Syekh Zainul Asri. Hari ini saya sebutkan tuan-tuan ya, supaya apa, kalau kita amalkan 10 kali sebelum tidur, 10 kali sebelum tidur, malam Jumaat 100 kali, insya-Allah kita masuk dalam kubur jumpa Rasulullah. Dalam kubur ni, masuk kubur lambek tak apa. Kubur ni tempat yang menakutkan tuan. Kubur daripada kita kecil tempat yang mengerikan. Tak ya, cuba tuan-tuan pergi kubur malam kan. Berani tak? Tak berani dah. Walaupun tepi jalan besar, kita pergi duduk seorang tu tengah tu. Todongan macam-macam, comel. Sebab kita daripada kecil, tanah kubur, batu kubur, hantu kubur, kubur, hantu kubur kan. Nabi ziarah kubur bakit malam. Kita mulai malam ni boleh kita pergi daerah mana kubur-kubur yang cari lain dia jauh sikit, yang tempat orang lalu lalang kot nampak ada orang kan, pergi duduk. Kubur tu tanah. Jadi kubur ni menakutkan. Jadi kalau kita baca ya, kata guru Syekh ni tadi, insya-Allah mudah-mudahan kita masuk kubur. Sebab antara perkara yang ditanya tuan dalam kubur tentang Nabi, siapa ini? Siapakah lelaki ini? Kalau kita tak kenal, kita tak boleh jawab tuan. Kalau hidup kita berselawat cuma dalam sembahyang saja, itu pun mata melilau menangkipih syahadu. Allahumma salli ala sayyidina. Ni tulisan ni siapa buat? Kubah ni cuma mana? Kita punya sembahyang sehari 5 kali selawat. Boleh jadi tak apa nak kenal. Kan? Macam saya tanya tuan, Menteri Perikanan Zimbabwe, tuan tahu tak? Tak tahu kan? Kita kena jadi orang Zimbabwe dan kena join dengan Jabatan Perikanan. Menteri sekarang saya tanya, saya fail. Mungkin saya agak memang tanya menteri ni saya tak ingat dah. Pasal betul tukar baru nak hafal dah, tukar lain baru nak. Kita pula ada sekolah buluh kasap. Tak, ni bukan cerita politik. Ni cerita sekolah buluh kasap dapat ujung pangkal asap, dapat pangkal ujung asap. Ingat nama, lupa tarikh, ingat tarikh, lupa tahun. Kan? Contoh ya, jangan marah pula dengan ustaz ni pula situ. Tak. Bab menghafal tadi. Jadi Nabi ni macam mana? Orang yang rapat kepada Nabi yang paling banyak berselawat. Selawatlah. Sehari 10 ke 20, 100, 1000. Jadi selawat Siddiqiyah ni ya, yang dinisbah kepada Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tulislah. Saya boleh tulis kat angin ha. Ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habib al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Boleh tuan-tuan? Tak boleh dah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habib al-alil qadri, alif lam ain lam ya madun, al-qadri. Leceng kenapa menganjat kita kan? Ingat kot saya ada salah boleh detect pula kan? Macam suhu tu kalau lebih dia berbunyi tit tit tit. Ingat kot salah baca bunyi tadi comel kan? Rupa nak sembahyang. Kadang banyak benda itu manjat. Benda laki kubur, kucing belagak kita cabut lagi, kita tanggal kain tersangkut kat batu nisan. Jadi kalau boleh nak pergi kubur ziarah pakai seluar kan? Jangan pakai kain. Ke jubah pun tak digalakkan. Arab pakai jubah, dalam ada seluar. Kita pakai jubah, pakai kain pelekat. Jadi dua-dua pun tersangkut. Macam mana? Jawab itu terjalan atau pergi kubur je ni. Tak boleh. Kena pakai seluar. Kalau nak lari, angkat jubah tu baru lagi. Jangan lagi dengan jubah-jubah. Buk 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 baru jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-alil qadri, alif lam qaf dal ra, al-azimil jahi. Azim ain dha ya mim, alif lam jim alif ha bulat, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tulislah ya. Yang ada buat pen bolehlah tulis, yang tak ada boleh tengok rekaman balik. Imam Syafi'i cakap ilmu itu ibarat binatang buruan kan? Kalau binatang diikat dengan tali memburu, dapat pelanduk, ikat dengan tali. Kalau tak nak sembelih ataupun tak ditembak, ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi nampak ada beberapa orang yang buat tali yang tak bawa, jangan sedih. Mungkin setaraf dengan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni tuan, dia ketika mengaji dengan Imam Malik, dia tulis pakai liu. Imam Malik perhati budak ni apa kerja ni, main-main ke apa. Habis Imam Malik panggil, "Mai sini, nama Ismu Muhammad." Cuba kau baca. Dia pun baca hadis Imam Malik baca. Sebiji titik ba pun tak tinggal. Anda dia ni, kan? Aku tengok kau tulis pakai liu. Duit tak ada, bos. Nak beli pen tak ada duit. Beli buku tak ada duit. Susah hidup. Tulis pakai liu boleh hafal. Ada yang nak tulis pakai liu, saya baca sekali. Elok janganlah, kan? Pasal apa? Walaupun kita dah tak bersalaman, tapi balik kan kita salam dengan rumah, sedih dia, jangan. Imam Syafi'i ada, dia kalau baca, kalau dia nak pergi masjid, ditutup telinga. Kalau tak, sepanjang jalan dia dengar orang berburak, dia ingat. Orang ni cerita pasal ni sawunto, ni pasal keromo, ni pasal ni bergaduh, yang ni bini lagi, semua dia ingat. Kalau baca buku macam tu, tutup sebelah. Kalau tak, dua-dua muka surat hafal. Jadi pun dipesan, ilmu itu ibarat binatang buruan, ikatlah dia dengan tulisan. Jadi lepas ni kalau kita ingat, kita buatlah. Kalau takut orang cakap action, buatlah buku 35 dia. Jangan buat buku besar ni. Bawa briefcase pula, tu peranjat orang kan. Siap buat meja. Boleh juga, tak ada masalah sebenarnya ya. Baik. Jadi dah tulis kan, kalau tak ada tengoklah. Kalau salah tuan-tuan boleh betul nanti. Jadi dipendek cerita sampai ke Madinah, nama dia Asrib, disambutlah dengan gilang gemilang oleh Ahlul Madinah akan bagi Nabi ya, dengan baca qasidah dan segala macam yang biasa kita dengar. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah ketika mana kami berikan kepada kamu nikmat, ketika itu kamu ni Aus dan Khazraj ni bergaduh-gadah berperang, maka dengan nikmat itu jadilah kamu bersatu padu dan bersaudara. Ketika mana kamu menghampiri juang neraka, maka Allah Ta'ala jauhkan, masuklah ke dalam syurga. Dengan nikmat siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berpindah, bukan kerana halau, Nabi rindu nak balik. Sebab tu ada kita tengok Hujjatul Wada, haji wada, Nabi balik ke kampung halaman, rindu Nabi nak ke Mekah ya. Nabi bukan kerana halau ataupun melarikan diri, tidak. Nabi dijemput oleh Ahlul Madinah dan Nabi berhijrah. Maka apa pesan Nabi tentang hijrah tuan-tuan?
Nabi cakap al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar orang Islam ialah orang yang selamat saudaranya dari kejahatan tangan dan lidahnya. Itu orang Islam betul tu. Saudara dia aman. Kono maki hamun tidak, kono umpat cerca tidak, kono apa pun tidak, kono lempang pun tidak, kono sigung pun tidak, kono tendang pun tidak. Aman saudara ni oleh dia ni, maka sebenarnya dia orang mukmin. Wal muhajir, dan sebenar-benar orang yang berhijrah itu siapa? Man hajar man nahallahu an, iaitu orang yang berhijrah, yakni meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu zuhud itu tuan, kata ulama ada banyak peringkat. Orang awam zuhud dia ialah ambil sekadar keperluan, naik sikit makam dia mengambil, dia dapat, dia bersyukur, dia rugi pun dia redha. Makam khawas, dia meninggalkan segala yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjauhkan? Banyak kan. Kalau zaman kita ni telefon meleko kan, nak mengaji leko tengok WhatsApp, sampai terjatuh pula, terlebih gosok. Sampai lokok telefon. Terpaksa lah engineer dia fikir macam mana kita nak korek telefon ni tu. Macam-macam kan dia fikir tu. Kalau bergaduh laki bini, lempar tahap mana lempar boleh pecah. Buat lagi. Tu ada. Nabi satu ketika sahabat tanya Nabi, tengok cincin. Nabi menyesal, Nabi buang cincin. Sebab Nabi ni dia bila orang tanya, pandang. Jadi Nabi pesan itulah. Maknanya orang yang berhijrah itu tandanya apa? Kata ulama ada beberapa tanda. Yang pertama amal dia bertambah. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan ni dah berhijrah daripada rumah datang masjid. Keluar daripada rumah ke masjid itu hijrah. Mati kita fi sabilillah, syahid, insya-Allah masuk syurga. Kemudian berubah pakaian dia, daripada pakai seluar pendek dia pakai seluar panjang, daripada pakai singlet dia pakai baju Melayu, pada pakai baju Melayu dia pakai jubah, pakai rongkok, pakai kopiah, pakai sorban wangi. Berubah pertuturan dia. Jerit dia jadi slow, dia jadi relax. Kemudian amalan dia bertambah, dan bertambahlah perubahan pada sahabat-sahabatnya. Kalau dulu dalam telefon itu nama binatang ya, tiger, bear, komodo, itu yang garang lah, yang snake, kobra, itu semua ngori tu kan. Gajah, macam-macam lah kan. Bila dia berhijrah, tukar UST, ustaz. Ada tak buah tu Ustaz Zul? Alhamdulillah. Tapi tak ada dah, Ustaz Zul tidak dikenali. Tuan-tuan pun ramai yang pertama kali tengok muka sini. Tak payahlah dia ingat nama ya, ingat yang tuan-tuan Syekh lagi ramai tu. Kawan-kawan semua sekolah pun Dr. Yusri, Dr. Syuhada, semua junior-junior saya tu. Syekh Fuad lah. Saya ni tak ada tuan, berburak boleh lah. Kan? Sebab ulama dah cakap, ilmu tu kena dizakatkan dah. Kita tak tahu ilmu banyak ni. Zakat ilmu ni macam mana tuan-tuan? Disampaikan. Kalau zakat harta, lebih harta dikeluarkan, zakat ilmu disampaikan. Kalau tak nanti kita kena soal. Yang pertama kepada ahli keluarga kita, bagi tahu aurat macam mana, itu macam mana, ini macam mana, bagi tahu. Sembahyang kena baik. Pada sahabat baik kita kena bagi tahu. Jadi berhijrah orang tu baik sahabat dia. Apa dengan kemerdekaan? Ada 3 minit lagi tuan. Itulah dah. Orang yang berhijrah tu dia akan merdeka. Apa itu merdeka? Mim ra dal ya kaf alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Akronim dia. Akronim singkatan dia. Sama balik cerita hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Makna orang merdeka itu orang yang tahu bahawa dia diciptakan untuk beribadah berdasarkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dia mukallaf. Mukallaf itu ada 4. Al-aqilu wal balighu salimul arkan wal sam'i wa balagha sejak da'wat Rasul. 4. Berakal, cukup umur, sempurna tubuh badan walau hanya pendengaran, dan sampai kepadanya dakwah Nabi. Sebab tu kalau kita tengok orang tak sembahyang, jangan kita terus seragah, kita cek, takut dia gila. Sebab orang gila tak wajib sembahyang, atau mungkin dia kanak-kanak yang belum balik, walaupun janggut dia dah panjang, dah berjambang, boleh jadi umur dia tak cukup.
Kita kena cek. Tuan nak tanya, umur berapa? 46. Bayar saya. Ada rumah apa semua ingat-ingat. Mana elok saya tengok tuan macam tak semayang. Kempek-kempek perkara pun ada kat tuan. Jadi kita kena, kalau tak nanti kita payah nak jawab. Apa boleh kita dakwah? Jangan kita tarik tarbi dah. Takut dia tak betul, kita di balun lah. Kan? Jadi kalau orang gila tak payah semayang. Jadi orang tak semayang tu mungkin dia gila lah tu. Agak betul tak tuan? Kalau ikut syarat kalaf tadi, tak boleh nak marah. Jangan marah kan. Hasil ni menyebut dia, bukan orang sini, mungkin ke tempat lain kalau kita jumpa. Kan? Kalau kita nak ni, kita pembelahan kita bujuk dia. Tapi kalau ahli keluarga kita, bolehlah kita babar dia sebab kita tahu anak kita tu umur dia dah cukup, dah terjungkang tak mau kojut dah. Oh, bang api. Dia pun marah. Mana teh? Api neraka kau tak sembahyang. Bangun. Buat api neraka kau tak takut, buat rumah api dalam rumah kau takut dia. Marah tak apa pasal kita ayah. Tapi sekarang ayah banyak takut ke anak. Dia gertak lari pada rumah baru tu. Janganlah lari. Biar ada lagi. Tak sembahyang buat apa? Dia tak mau sembahyang, kau lagi laju jauh. Tak payah kau balik. Kau dah sembahyang so kau balik kan. Tapi kalau boleh janganlah kau lagi kan, mari kita sembahyang sama kan. Jemaah, ayah jadi imam, kau jadi makmum. Macam tu keadaan tahun ni istimewa tuan. Dilaporkan dalam, tak ada majalah lah, sekarang berjuta imam baru tahun ni, khatib dan imam baru lahir, imam tarawih. Tak boleh sembahyang kat masjid, semua jadi imam kat rumah. Bila pagi raya dah kena baca khutbah, anak buat tongkat, dah beli tongkat dah dia gigil. Allah. Abah rasa yang paling layak baca khutbah ni omak kau tu. Pasal dia hari-hari berkhutbah. Kau cubalah suruh mak baca. Abah kau jangan buat pasal tu. Kan kono pagi raya ni kena marah tu. Baca. Kau orang rumah dah cakap itu kita tak berani tuan, menggigil lah. Amarin golak imam baca khutbah ambek lah, tak tahu orang lah, ngantuk lah, hari tu kena baca khutbah. Anak dengan menantu menggigil. Takutlah. Dah gantilah lama kan kena ada tek terus habis. Itulah, jangan ngoban orang. Tapi bukan orang kat sini, mungkin tempat lain. Ada orang tuan saya dengar, dia suka ngoban imam ni lembek. Imam ni apalah imam. Semen tarawih dia nak laju. Promote nak kawan-kawan, surau tu laju. Belum sampai takbir dah rukuk dah sujud. Jom kita pergi tengok imam tu. Imam lama. Bismillahirrahmanirrahim. Antara terangan tidak. Dia dah sikung kawan. Kau rupa imam muda pagi tu outstation. Habis isyak tu hilang dah. Sembahyang isyak benar kena 20 minit, tarawih tengah malam kan ni. Lagi. Tapi tak apalah, alhamdulillah dia masih nak sembahyang. Ini yang dong azan we tak tahu ni tuan, jangan tuan ya. Maka berhijrahlah kita, merdekakan diri pada belenggu syaitan. Ya, daripada orang yang dah kenal Tuhannya, tauhid, ilmu tu tiga agama ni. Tauhid atau usuluddin, dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal diri dia kena beribadah. Yang kedua ilmu syarak, ilmu fiqh, dia mengaji macam mana nak sembahyang yang betul, macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak itu, dia belajar. Yang ketiga ilmu batin, tasawuf, hati. Kata Imam Ghazali, belajarlah ilmu hati, ilmu tasawuf. Aku takut kau akan mengekalkan dosa sehingga mati. Sembahyang rajin, hati tak betul. Ada riak, ada wujub, ada takabbur, ada sum'ah, ada macam-macam. Bersedekah rajin, takabbur. Kamera tu dah lah, orang nak pergi ni. Jangan. Orang tak ambil gambar pun tak apa. Ya, kalau nak ambil gambar senyum sikit. Kan nak WhatsApp kat rumah. Duit tadi dah bagi ke belum? Rupa orang rumah berkirim. Kan tolong bagi ke imam 200 ni bang. Ingat kot dia, tapi tak apalah, at least dia ada juga saham dia menyumbang. Itu. Jadi maknanya tadi dah faham, maka dilakukanlah sebaik yang kita mampu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu Allah Ta'ala terima. Yang pertama sekali sembahyang. Sembahyang ni tiang agama. Nabi cakap orang yang mendirikannya faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama dia. Kalau jumpa tuan guru cakap sembahyang ni, ingat ya, tak payah sembahyang ni. Tinggalkanlah, walaupun dia boleh terbang ke berjalan atas hari. Kalau dia tak sembahyang, tak betul tuan. Kalau mengaji, biar putus. Jangan pergi murid-murid semua, saya nak beritahu sembahyang ni tak payah. Kata tuan guru, ini sosek ni, dia terus lagi. Padahal guru tu dah habis terangan.
Semayang ni tak payah dah, senang ya, dengan syarat kita kena khusyuk. Ada ujung tapi dia dengan sikit dia lagi, oh ni dia cakap semayang tak payah dah. Lepas tu dia pun fitnah, ada guru tu dia sosek dia cakap semayang tak payah dah. Memang betul semayang tak payah. Semayang tu mudah bagi orang yang khusyuk. Dalam Quran sebut berat bagi orang yang tak ambil endah. Maknanya fawailul lil musallin, nakawil bagi orang semayang alladzina hum an salatihim sahun, yang daripada solatnya leka, kejap semayang, kejap tidak, teragaklah diserogah dia bini kan semayang dah. Ustaz ni bini orang perempuan dia kalau dah menggarang kita jadi samak. Ya, akak-akak kalau suami itu jangan ditegahan, disuruh dia lagi, baru dia tak buat. Abang nak pergi mana bang? Nak pergi mancing. Abang nak pergi berapa hari? Kain baju dah siap dah sebeg dah. Bekal pun dah siap dah. Menggigil lah tengok. Apalah kena orang mak ni kan. Comel dah. Jangan ditogah. Lagi ditogah, lagi dia pergi. Tu orang lelaki. Ya. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit sebanyak perkongsian ya, buat-buat kita supaya kita ni merdeka daripada belenggu syaitan. Satu saya nak ingatkan, di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, karangan Imam Al-Ghazali, kitab ni kitab fiqh kan, tapi dalam fiqh diselitkan tasawuf juga. Antara perkara yang nak minta kita ni dibebaskan daripada belenggu syaitan, ketika ambil wuduk kita berdoa, basuh muka kita doa, ya Allah putihkanlah mukaku di hari ada muka yang kau putihkan, dan jangan kau hitamkan di hari ada muka yang kau hitamkan, iaitu hari akhirat nanti. Basuh tangan, ya Allah berilah aku catatan amalanku melalui tangan kanan, hari ada orang yang kau beri melalui tangan kanan. Kiri pula jangan kau beri melalui tangan kiri, hari ada orang yang kau beri tangan kiri. Sapu kepala, ya Allah berilah aku perlindungan di hari ada yang orang kau beri perlindungan. Kemudian telinga, kemudian tongkok ni tuan. Dulu saya tak buat, bila jumpa tu tongkok ni pun makna ada doa. Ya Allah, kau bebaskanlah aku daripada belenggu syaitan yang direjam, dan bebaskanlah aku daripada terbelenggu di dalam neraka-Mu. Itu ketika menyapu tongkok tuan. Ini boleh buat ya, sebab tu doa. Dan basuh kaki, ya Allah mudahkanlah kakiku untuk melintas ke sirat-Mu ya Allah. Hari ada yang orang yang kau mudahkan. Kaki kiri, ya Allah jangan kau susahkan aku nak melintas, hari ada orang yang kau susahkan. Setiap kali berapa kali sehari kita ambil wuduk tuan, jangan lupa doa ya. Dalam banyak-banyak tu mudah-mudahan Allah Taala makbulkan doa kita, selamat kita tuan. Kita ni minta selamat daripada api neraka tuan. Dalam banyak doa jarang kita menyebut nak syurga, semua minta jauh. Allahumma ajirna minan nar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Apa lagi dah banyak wa qina adzabannar, maknanya minta jauh daripada api neraka. Syurga ni kita nak minta malu, kata ulama, benda tak seberapa, modal sikit nak barang banyak kan. Kojo malih nak naik pangkat jusai ya. Mak kojo naik moyang malih, kojak MC minta bukan main, bukan. Jadi entahlah tuan, ni peringatan untuk diri sendiri sebenarnya ya. Mengaji telefon tu kekurangan kau nak mengaji, lempar dia jauh telefon tu, tapi jangan lempar kuat, lempar perlahan tu, lempar kuat tu pecah 2 minggu sekali beli telefon kan. Maksud lempar tuan jangan dihiraukan ya. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi saya rasa tak ada soalan kot. Ada ke kalau yang nak ditambah dia betul atau yang kurang jelas? Tak ada kan? Alhamdulillah, terima kasih kerana tidak menyoal. Kalau kena soal ni tuan berpeluh dah, kita kan tahu nak jawab. Ditanya Jibril tengah buat apa sekarang ni kan, wahyu dah tak ada, dia pencen ke tuan. Kalau pencen kira agak macam mana tu, pencen penuh ke, pencen sebab Allah mak ayah betul nak jawab kan. Ada soalan tu, dia banyak kategori soalan. Satu nak test ustaz ni dia tahu tak, yang kedua nak dia tahu, yang ketiga dia nak beritahu semua orang. Bagus soalan yang nak beritahu semua orang supaya orang lain pun sama faham. Banyaklah ya. Tapi masjid ni alhamdulillah, masjid ni makmur dengan orang-orang yang hebat tuan-tuan ni. Saya tengok muka semua merdeka ya, tak ada terbelenggu, dan dah hijrah dah lama tuan-tuan. Kita minta Allah Ta'ala istiqamah. Nabi aja Sayyidina Muaz baca doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca setiap kali lepas solat, minta Allah Ta'ala bantu kita dalam berzikir, dalam kita buat kebaikan dan mensyukuri nikmat ya. Jangan kita lupa berdoa tuan. Orang yang berusaha tak berdoa, orang sombong. Orang yang berdoa tak ada usaha pula, orang yang tersek tak betul ya.
Wallahu alam. Terima kasih kepada tuan-tuan semua, kepada Tuan Ismail, Tuan Haji Tarmizi, sahabat saya di belakang dan sahabat-sahabat yang diberi selayan kumpul orang. Insya-Allah tuan, kita doa banyak-banyak ya, semoga Allah Taala istiqamah kita dan beri kita pengampunan dan diberi juga mak ayah kita pahala atas apa usaha yang kita lakukan pada hari ini. Jangan lupa mendoakan mak ayah. Orang yang tak mendoakan mak ayah dia anak derhaka. Kata ulama 5 kali sehari semalam tak cukup, sebab mak ayah kita dia tak ada berkira dengan kita. Apa kita nak semua dia bagi. Kita nak berkira mendoa apa tak? Sujud doa rabbighfirli wa liwalidayya. Baca. Satu hari tuan-tuan istighfar 1000 kali. Peruntukkanlah 500 ke 300 rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Selawat hadiahkan, sedekah hadiahkan, wakaf hadiahkan, masuk dalam masjid, ya Allah untuk mak ayahku sab. Ya Allah, kalau ada pahala untuk mak ayah aku, jangan kita hakap sendiri ya, sebab kita sendiri pun wallahu alam yang kita beri itulah yang afdal. Yang kita hakap itu belum tentu kita punya. Tengok-tengok dah cicir ya. Mulalah mencari. Sebab tuan-tuan, terpaksa sambung 2 minit tuan-tuan ya. Saya teringat almarhum Datuk Ismail Kamus. Dia pesan kita masa hidup ni, kita ni kena berusaha untuk selamat daripada neraka dan masuk syurga. Sebab dia cakap bila kita mati, kalau ke dunia ni kita tak pernah nak fikir masuk syurga, orang beria nak masuk kita dalam syurga, belum tentu. Kita mati, kita tak nak sembahyang, kita tak nak puasa, tak nak. Aku ada duit 2 juta, besok kau buat masjid kan. Waris kita buat, tapi wallahu a'lam pasal akaun tak ada. 24434 ni tak ada. Masuk melantun, masuk menendang, panggil orang. Dia cerita hari kita mati tu pun orang dah separuh ikhlas atau tak ikhlas. Kita banyak duit, kita pergi ke ramai sembahyang, banyak dapat duit aja. Tengah baca doa, pam, envelope tak sempat nak masuk, imam dapat 500. Ui, panjang doa, bukan imam sini, imam lain. Tambah lagi doa tu. Tengah doa, pam, orang belakang pun dapat 5-6. Ai kipeh ni. Terkuat pula tu siap buka melayang. Imam, mana datang ikhlas? Duit kalau melayang tuan-tuan. Kalau kita tak kejam, kita jolin ya. Tengok budak-budak lah ramai belakang habis dia kata, ya, tu pasan dia dulu. Jadi sementara hidup ni kita usahalah, jangan nak harap anak bini kita pun, jangan kita harapkan. Yang akak pun janganlah harap suami tu. Suami kita ni kalau mati lelaki, bini kita dia nikah lah ya. Dia lalu dengan suami baru buat kereta kita buat macam kena nombor flat ni. Din dari hon. Aduh, betul lah. Siap hon lagi kan. Macam. Jadi mentera hidup ni kita usahalah untuk diri sendiri. Jangan kita harap mana ya. Mudah-mudahan Allah Taala beri pertolongan pada kita, sebab tanpa pertolongan Allah Taala kita pun tak mampu nak buat kan. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan yang mulia, puan-puan. Anggaplah pertemuan kita ni bukan yang terakhir lah ya. Bila-bila kalau ada rezeki kita jumpa lagi, fillah, maknanya kerana Allah. Kalau jumpa saya teguhlah. Kadang saya tak cam sebab tuan-tuan ni dah pakai topeng. Kalau tak pakai topeng ni mungkin boleh jam. Ni separuh ya. Atau nampak kena. Jadi kalau saya tak cam, jumpa saya kat mana-mana teguhlah ya. Mudah-mudahan kalau saya salah betul kan ya. Jadi kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.